Tuan Guru Haji Saleh almarhum selalu ingatkan kita, dan ulama lain ingatkan kita juga, nak kenal Allah mesti kenal makhluk dahulu. Selama mana tak kenal makhluk, tak kenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Arifatuddin bin Ahmad, bernombor matriks 076721. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang satu tugasan yang diberikan kepada kami untuk mencari sebuah video dan menganalisis video tersebut. Kumpulan kami telah memilih video ketuhanan yang bertajuk Nak kenal Allah, kena kenal makhluk dahulu. Nak kenal Allah, kena kenal makhluk terlebih dahulu. Sebagai video yang menjadi asas dalam penelitian dan kajian kami berkaitan dengan subjek yang kami pelajari, iaitu Mabahis Al-Ilahiyah. Video ini telah pun dimuat naik di YouTube pada tahun 2016 oleh Ar-Rahman TV dan ianya telah meraih tontonan sebanyak 5,000 orang dan 3 orang memberi maklum balas. Video ini berdurasi selama 4 minit 30 saat bagi memastikan penonton memahami dengan mudah terhadap apa yang disampaikan. Video ini juga mendapat sebanyak 85 tanda suka. Sebelum saya pergi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit biodata ringkas Al-Fadil Ustaz yang menyampaikan ceramah dalam video tersebut. Al-Fadil Ustaz diberi nama Muhadir bin Haji Jul yang berasal daripada Kampung Senari, Kuching, Sarawak. Telah dilahirkan pada tanggal 21 Julai 1976, beliau dibesarkan dengan pendidikan agama dalam keluarga nelayan. Datuk sebelah bapanya ialah Tuan Haji Kipli bin Persih, iaitu seorang ketua kampung dan imam yang disegani. Manakala datuk di sebelah ibunya pula ialah Tuan Guru Haji Adnan bin Golong, iaitu Tuan Guru Haji Bok yang cukup dikenali. Beliau telah menghasilkan sebanyak 27 buah buku dan berada di pasaran dalam bab akidah, hadis, fiqh, tasawuf, sirah dan pelbagai lagi. Berdasarkan video yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal makhluknya terlebih dahulu. Beliau ada mengatakan bahawa kita tidak boleh menyebut Allah itu ada tangan, namun tangan Allah itu berbeza dengan makhluk. Hal ini kerana ia merupakan pemikiran yang mujassimah, iaitu golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mana-mana orang awam yang tidak ingin mengikut ulama dan hanya ingin ikut Al-Quran dan Sunnah semata-mata, ia merupakan kalimatul haq yuridu bihi batil, yang bermaksud seseorang yang ingin sesuatu yang hak namun tertipu dengan kebatilan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat dua jenis dalil, iaitu dalil yang qat'i dan juga dalil yang zanni, dan ulama-ulama lah yang lebih arif dan mengetahui perkara-perkara tersebut. Bukan itu sahaja, beliau juga ada menyebut di dalam kitab Baqaratul Amini tentang permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam kitab Misbahul Munir tentang pandangan dua imam, iaitu Imam Salaf dan Khalaf, di mana Khalaf mentakwil tangan Allah itu dengan maksud kuasa, manakala ulama salaf pula menyatakan yang tangan Allah itu yadullah, kekal dengan makna yadun. Mereka tidak mengubah maksud asal ayat tersebut dan menyerahkan maksud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fadil Ustaz ada menyampaikan bahawa paling mudah untuk kita mengenal makhluk itu ada dua, iaitu jirim dan juga arad. Jirim ialah sesuatu benda yang mengambil ruang, yang memenuhi ruang, manakala arad pula ialah sifat benda tersebut. Benda itu terbahagi kepada dua, iaitu jisim dan jauhar. Benda itu terbahagi kepada dua, iaitu jisim dan jauharul farad, iaitu benda yang terlampau halus seperti ion, proton dan sebagainya. Manakala jisim pula terbahagi kepada dua, iaitu kasif seperti manusia dan juga latif seperti angin. Inilah
cara yang sebenar untuk kita mengenal makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul juga ada menerangkan bahawasanya ahli sunnah tidak mengajarkan kepada kita bahawa Allah melihat dengan mata, tetapi mata Allah tidak seperti manusia. Allah mendengar dengan telinga, tetapi telinga Allah berbeza dengan manusia. Akan tetapi, ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat dengan sifat pelihat, Allah mendengar dengan sifat pendengar. Akhir sekali, beliau berkata, seharusnya bagi orang awam supaya mempelajari ilmu tauhid ini dengan ulama yang faqih dalam bidang tauhid, agar apa yang dipelajari itu tidak bercanggah dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebagai ulasannya, saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul bahawa kita seharusnya mengenal Allah ialah dengan mengenal makhluknya terlebih dahulu. Mana mungkin seseorang itu mampu mengenal pencipta tanpa mengenali ciptaannya terlebih dahulu. Dalam era kemajuan zaman kini, kita perlu berhati-hati dalam mencari ulama. Pastikan dahulu kesahihan ulama tersebut kerana risau-risau kita terkecimpung dengan ajaran yang lari daripada landasan Islam seperti Wahabi, Syiah dan sebagainya. Ingin ditekankan di sini berkaitan dengan sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu Allah menyalahi segala apa yang baharu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai', yang bermaksud tidak ada satu pun yang serupa dengan dia. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.